Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu teruskan lagi dengan subtopik 4.2 iaitu aruhan elektromagnet. Kita tengok buku teks dia adalah pada muka surat 149 149. Okey, apa itu hari ini kita nak belajar apa itu aruhan elektromagnet? Salah satu penggunaan dia adalah pada gitar elektrik, iaitu aruhan elektromagnet boleh berlaku pada pickup gitar. Pickup gitar yang terdiri daripada 4 batang magnet dan gegelung kuprum menghasilkan satu isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. Jadi gitar ini memberi isyarat elektrik sebab berlakunya proses aruhan elektromagnet yang terjadi daripada magnet pada dalam gitar tu. Ini dia 4 batang magnet tu. Okey, ni magnet dia 4 tu dengan dawai-dawai kuprum. Okey, dawai gegelung kuprum yang berada di sekitar magnet tu. Maka wujudlah aruhan elektromagnet yang menghasilkan aruhan elektromagnet tu boleh menghasilkan isyarat elektrik. Okey, kita akan belajar dengan lebih jelas. Okey, kalau awak tengok buku teks muka surat 149, ada aktiviti yang boleh kita hasilkan mengenai aruhan elektromagnet ni. Okey, apabila susunan disusun seperti rajah berikut. Okey, ada magnet. Okey, ni magnado. Okey, di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian awak kena tahu setiap magnet dia ada flux magnet. Flux tu adalah medan magnet yang kita telah belajar pada bab elektrik bab awal kan, yang ada jalur-jalur tu. Okey, yang ada serakan-serakan tu, wujudnya flux magnet, medan magnet yang bergerak daripada utara pergi ke selatan. Okey. Dan di antara dua magnet itu kita letakkan dawai kuprum, rod kuprum sebagai konduktor lah di tengah-tengahnya. Jadi aktiviti apa lagi dekat rod kuprum tu kita sambungkan dengan galvanometer. Bukannya ammeter. Ammeter sebab apabila kita sambungkan pada sel kering baru kita guna ammeter, tetapi ini tak ada power supply, kita gunakan galvanometer. Okey. Jadi apa aktiviti yang kita lakukan dalam 4.10 ni? Kita perlu gerakkan, okey, magnet dia tu kekal, magnet kiri kanan tu kekal, tetapi rod kuprum tu ada aktiviti pertama kita kekalkan dia. Magnet pun duduk situ dan rod kuprum tu pegun. Pegun tu maksudnya duduk macam tu je. Apa akan jadi pada pesongan galvanometer tu? Okey. Dan yang kedua, kuprum itu kita gerakkan ke arah atas, ke arah A. Kita nak kaji macam mana pesongan galvanometer. Kemudian kita teruskan lagi, kita gerakkan rod kuprum ke bawah pula. Kita tengok apa akan jadi. Dan kalau kita bergerakkan ke C dan D macam mana? Itu aktiviti yang perlu kita lakukan. Okey. Manakala aktiviti muka surat 151 pula, kalau tadi kita menggunakan magnet magnado dan rod kuprum sebagai konduktor, tetapi kali ini kita menggunakan gegelung solenoid. Ni ada solenoid tu adalah dawai-dawai yang kita gulung-gulungkan, kita panggil dia solenoid, dan kita letakkan magnet di situ. Okey, apa aktiviti yang perlu kita lakukan? Dan pada solenoid itu kita letakkan pada satu alat. Okey, dan kita sambungkan dengan dawai penyambung pergi ke galvanometer. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Okey, magnet tu pertama kita pegunkan macam tu, kita tak gerakkan dia. Apa akan jadi pada galvanometer? Kemudian kita masukkan
magnet tu kita bergerak ke dalam solenoid, apa akan jadi, dan kita bergerak keluar solenoid, apa akan jadi. Seterusnya magnet tu kekal. Magnet ni kita tak gerak, solenoid yang kita gerakkan. Kita tengok apa akan jadi pada galvanometer. Okey. Okey, seterusnya sepatutnya hasil daripada aktiviti tadi kita dapati. Okey, cikgu buka dulu. Okey, apabila sebatang dawai kuprum digerakkan merentasi flux magnet. Okey, dawai kuprum tadi, rod tadi, kita gerakkan merentasi flux magnet. Okey, macam cikgu cakap tadi, kutub utara dan kutub selatan medan magnet itu tersendiri akan wujudnya flux magnet yang garis hijau tu. Flux magnet samalah dengan medan magnet. Kawasan medan kan kawasan yang mengalami daya magnet. Okey, dan apabila dawai kuprum itu kita gerakkan dia, okey, sama ada ke atas ataupun ke bawah, merah tu adalah daya dia. Okey, sama ada kita gerakkan ke atas ataupun kita gerakkan ke bawah, maka dia akan memotong garis hijau tu. Okey, cuba bayangkan rod itu awak gerakkan ke atas dan ke bawah, berlakulah pemotongan flux flux magnet tadi. Dia akan memotong garis-garis hijau itu. Okey, secara logiknya. Jadi okey, apabila kita gerakkan rod kuprum tadi, okey, apabila dawai kuprum tadi digerakkan merentasi flux magnet, okey, apabila kita gerakkan, secara logiknya akan berlaku pemotongan garis-garis flux magnet tadi. Maka satu daya gerak elektrik DGE teraruh berlaku. Okey, apabila kita gerakkan rod kuprum merentasi flux magnet tadi, maka daya DGE teraruh akan terbentuk. Okey, satu daya gerak elektrik DGE teraruh dalam dawai itu. Okey, DGE teraruh akan dihasilkan. Okey, fenomena ini dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Okey, apa yang kita faham? Aruhan elektromagnet tu apa? Aruhan elektromagnet ni adalah menghasilkan DGE teraruh. Okey, aruhan elektromagnet ni adalah hasil DGE teraruh, okey, yang berlaku disebabkan oleh pergerakan dawai kuprum merentasi medan magnet. Okey, apabila dawai kuprum tu memotong garis-garis medan magnet, maka akan hasillah DGE teraruh. Okey, penghasilan DGE teraruh ini kita panggil dia aruhan elektromagnet. Okey, ulang balik. Aruhan elektromagnet, kalau kita nak pusing, aruhan elektromagnet adalah yang kita fahamlah, DGE teraruh yang terhasil daripada pemotongan flux magnet, ataupun DGE teraruh yang terhasil daripada pergerakan dawai kuprum merentasi flux magnet. Okey. Dan apabila kita sambungkan dawai kuprum itu dengan kepada galvanometer, okey, maka galvanometer akan menunjukkan, jarum dia akan menunjukkan pesongan. Okey, akan terpesong. Okey, maka kat situ akan berlakulah pesongan galvanometer itu menunjukkan adanya arus elektromagnet. Okey, menunjukkan ada arus elektromagnet. Bukan arus elektrik. Kalau arus elektrik kita sambungkan kepada sel kering. Ini kita panggil arus elektromagnet.
Okey, kalau kita tak sambungkan kepada galvanometer, okey, kita nampak kat situ, kita kena tahu akan berlakunya DGE terarus. Dan apabila kita sambungkan ke galvanometer, kita nampak ada pesongan jarum kat situ, maka wujud apa kat situ? Wujud arus elektromagnet. Okey, kalau ammeter arus elektrik, ini arus elektromagnet. Okey, dan kat sini cikgu tunjuk sekali lah macam mana pesongan galvanometer tu berlaku. Okey, sekejap ya, cikgu padam dulu yang ini. Sekejap. Okey, cikgu buka balik. Okey, cikgu nak ajar teruslah macam mana berlakunya pesongan galvanometer tu. Okey. Ada satu lagi kan? Okey, macam ni kita menggunakan, kalau kita nak tahu arus, okey, kalau kita nak tahu daya, okey, kan kita dah sebelum ni kita dah belajar, dulu kat sini lah. Yang mana penting awak kena take note petua genggaman tangan kiri. Petua genggaman tangan kiri. Petua genggaman tangan kiri Fleming. Okey, dan hari ni kita nak belajar petua genggaman tangan kanan. Hari tu tangan kiri, ni tangan kanan. Apa beza? Ini kiri Apa beza kiri dan kanan? Kalau hari tu cikgu suruh ingat FBI kan? Okey, kalau petua bukan genggaman pula. Sorry. Petua tak ada genggaman. Okey, petua tangan kiri Fleming dan petua tangan kanan Fleming. Dua-duanya sama, ada FBI. Okey, F tu adalah dekat ibu jari. Okey, daya cikgu suruh ingat itu ibu jari. Okey, B tu medan. Medan tu jari telunjuk. Nak ingatkan balik. I ni arus. Arus ni jari tengah. Okey, jari hantu. Jari tengah. Okey, kalau hari tu kita guna tangan kiri Fleming adalah untuk menentukan daya. F, okey. Dia bagi medan, magnet, dia bagi arus, dia suruh cari daya. Tapi dalam aruhan elektromagnet ni, masih kita tak guna tangan kiri, kita guna tangan kanan. Apa yang kita nak cari? Kalau tangan kanan, kita nak tahu arus. Ni kedudukannya sama, ibu jari, jari telunjuk tengah tu tetap sama. Tetapi kali ni daya diberi, medan magnet diberi, kita nak cari arus. Jadi kena ingat, tangan kiri nak cari daya, tangan kanan Fleming untuk mencari arus. Okey, cikgu nak tunjukkan dekat sini, nanti cikgu on kamera. Sekejap. Okey. Awak kena pastikan kenapa arus dia keluar. Kenapa kita panggil keluar? Ibaratnya ni dinding. Okey, ni dinding. Dia keluar dari dinding tu. Okey, cikgu on kamera cikgu. Okey, cikgu tunjukkan. Sebelum tu awak kena pasti dulu. Saya buka balik. Sekejap ya. Mana PowerPoint cikgu tadi? Okey, sebelum tu awak kena pasti mana utara, mana selatan. Utara di sebelah kanan, selatan di sebelah kiri. Jadi jari telunjuk awak mesti gerakkan ke sana, ke kiri. Okey, ke kiri Okey, gerakkan ke kiri sebab utara pergi ke selatan. Okey, gerakkan utara pergi ke selatan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk. Okey, dan daya. Okey, daya kita tengok yang penting kena tahu medan dengan daya Medannya ke kiri. Okey, sebab dia utara ke selatan, dayanya ke atas. Kita tengok betul tak arus keluar. Okey, sekejap cikgu on kamera cikgu. Okey, nampaklah apa-apa yang ada kat situ. Okey, dia macam ni. Okey, masing-masing tengoklah. Cikgu tunjukkan tangan kanan cikgu.
Okey, nampak tak? Okey, ni jari telunjuk pergi ke kanan. Okey, daya ke atas, ni daya ke atas, jari telunjuk kan ke sana, utara pergi ke selatan. Macam tu, daya ke atas sebab kita gerakkan rod tu ke atas. Kat mana arus tu? Okey, ni arus. Arus akan keluar. Okey, dia nampak dia keluar. Okey, dia keluar. Sebab tu kalau tadi buka balik. Sebab itulah arus tu keluar. Okey, awak buatlah sendiri. Okey, jari telunjuk, buat depan kamera ni. Jari telunjuk pergi ke kiri, ibu jari ke atas. Nampak jari tengah ni akan tunjuk kepada muka awak. Muka maksudnya arus keluar. Jadi cikgu nak ajar kat sini kenapa. Pertama cikgu nak ajar dekat sini macam mana arah arus tu. Okey, kita menggunakan, kalau nak tahu arah arus, kita menggunakan tangan kiri Fleming. Okey. Tangan kiri pula. Tangan kanan. Nak tahu daya yang tangan kiri. Kanan arah arus. Dan yang kedua kita nak tengok pesongan jarum galvanometer. Jarum galvanometer. Kenapa awak tengok ya? Kenapa jarum galvanometer kalau dia kosong, kalau dia pegun, okey, kalau rod tu pegun, bacaan galvanometer jarum dia akan berada di tengah-tengah sifar. Okey? Sebab apa? Sebab tidak ada pemotongan flux magnet. Kalau kita pegunkan, kita tak gerak. Kalau kita gerak atas ke bawah, maka berlakulah pemotongan flux magnet. Tetapi kalau kita bergerak, cuba awak fikir, awak bayangkan kalau rod tu kita bergerak ke kanan dan ke kiri. Berlaku tak pemotongan flux magnet? Pemotongan tidak berlaku sebab dia ke kanan ke kiri kan, dia sama arah dengan flux magnet, dia tidak memotong. Okey, kalau dia memotong dia mesti bertentangan atas atau bawah. Jadi cikgu nak cakap kenapa pesongan dia ke kiri. Nampak ke kiri Sebab apa? Kalau ammeter dia ikut arah arus. Okey, jadi kalau arus dia keluar, okey, pesongan galvanometer, bukan ammeter, cikgu cakap ammeter ammeter akan pesong ke kanan sebab dia ikut arah arus. Tetapi galvanometer dia melawan arah arus. Kalau arah arusnya nak menghala ke kanan, galvanometer ni, take note galvanometer akan pusing ke arah kiri. Okey, satu lagi. Okey, cikgu nak take note sekali lagi ni galvanometer jarum dia ni. Okey, jarum dia ni pertama dia kena ikut lawan arus. Okey, lawan arah arus. Kalau ammeter yang ikut arah arus. Satu lagi, dia bergerak, galvanometer ni bergerak daripada negatif ke positif. Negatif tu kan elektron. Okey, positif tu proton Okey, elektron. Jadi kalau kita tengok, cepat sangat berubahnya. Okey, kalau kita tengok elektron bergerak daripada negatif ke positif. Jadi negatif pergi ke positif. Jadi sekejap. Negatif, okay, elektron kan negatif, dia bergerak daripada plat negatif pergi ke positif. Ni elektron. Dia ikut arah elektron. Sorry kalau galvanometer satu lagi, dia ikut arah elektron. Elektron kan bergerak daripada negatif, nampak ni, plat negatif ke positif. Jadi galvanometer ni dia menggunakan konsep arah elektron. Elektron negatif ke positif. Sebab tu ni nampak plat negatif ni. So dia pesong ke kiri. Okey. Dia ikut arah elektron. Ikut arah elektron, dia nak mudah tengok arah arus Bila arus dia daripada kiri ke kanan, so dia pesong. Dia melawan. So dekat sini
Pertama, apa yang kita belajar pada slide ni? Pertama, kita belajar tentang apa tadi? DGE teraruh yang terhasil daripada pemotongan rod kuprum dengan flux magnet. Okey, itu nama dia aruhan elektromagnet. Dan apabila kita sambungkan kepada galvanometer, akan wujudlah kat situ pesongan jarum galvanometer disebabkan ada arus elektromagnet. Cikgu dah ajar dah macam mana nak menentukan arah arus. Kita tentukan arah arus dulu menggunakan tangan kanan Fleming. Kita cari B dia berapa, medan magnet ni kat mana, dayanya kat mana, nanti dah tahulah arus. Okey, bila arus tu bergerak daripada kiri ke kanan, nampak ni, kiri pergi ke kanan. So, bacaan, sebab ada juga soalan, dia akan tanya macam mana pesongan galvanometer. Galvanometer, jadi dia kena lawan arah arus, pesongannya ke kiri. Ataupun kita tengok arah elektron. Elektron daripada negatif. Okey, seterusnya. Okey, ini menunjukkan aruhan terhasil. Okey, arus dah hasil lah sebab kita sambungkan kepada galvanometer. Daya gerak elektrik juga teraruh dalam dawai jika magnet digerakkan ke arah dawai yang pegun. Okey, kali ni pula apa yang berlaku kat sini? Kali ni elektrod dia pegun. Yang ni pegun, yang ni tak bergerak. Tetapi pelat magnet yang bergerak. Digerakkan ke mana? Ke arah atas, arah pergerakan magnet. Okey. Magnet dia, dawai kuprum tu stay, tapi magnet yang bergerak. Tadi yang pertama magnet dia tak bergerak. Rod kuprum yang bergerak. So berlaku yang tadi pun berlaku pemotongan flux magnet. Kalau yang ni berlaku tak pemotongan? Berlaku juga sebab apabila rod tu, bayangkan rod tu pegun, tapi garis hijau tu akan bergerak sebab plat dia kita naikkan. Magnet dia kita naikkan. Bila naik atau turun, so berlaku kat situ pemotongan kan. Berlaku, tak kisahlah rod yang bergerak ke, magnet ke yang bergerak, akan berlaku pemotongan. Dia akan melawan kat situ flux magnet, merentasi dia. Jadi maka DGE teraruh berlaku. Okey, cuma cikgu nak ajar awak kenapa arus kali ni, kalau tadi arus dia keluar, kali ni arus dia masuk. Okey, cuba awak bayangkan Bila kalau kita nak buat FBI tu, kita berpandukan kepada rod kuprum bukan plat magnet. Okey, bila magnet tu kita angkat, bila magnet tu kita angkat, rod kuprum akan berada di mana? Mestilah rod kuprum tu akan kedudukan dia akan menghala ke bawah. Betul? Betul tak? Okey, awak bayangkan utara selatan tu cikgu naik. Okey, naikkan tinggi. Jadi kat mana kedudukan rod kuprum? Rod kuprum mestilah berada di bawah sebab plat magnet kita naikkan. Okey, jadi daya yang perlu kita buat, kalau tadi daya dia yang ni, slide ni daya dia ke atas. Okey, kali ni daya dia, awak guna tangan kanan Fleming, daya dia ke bawah. Okey, nanti ada kata kenapa bukan daya ke atas, kan ni tunjuk ke atas. Itu bukannya rod. Nak tahu daya tu kita rujuk kepada rod. Okey, apabila magnet ke atas, logiknya macam mana kedudukan rod tu? Rod tu ke bawah. Jadi cikgu buka kamera sekali lagi. Utara selatan masih sama masih ke sana. Okey, dayanya ke bawah. Okey, cikgu on. Okey, masih menggunakan yang sama. Okey, medan magnetnya masih ke sana. Daya dia ni sekarang kena duduk di bawah. Bawah kan dia, kita pusing. Kita duduk di bawah. Dan tengok ni, arus dia ke mana ni arus dia? Arus dia jari tengah ni tadi. Okey, ni macam ni. Nampak? Dia masuk ke dalam. Nampak dia masuk ke dalam magnet. Dia masuk ke dalam. Ni awak tak nampak lah.
Okey, dia masuk ke dalam. Kalau tadi dia keluar kan? Nampak ni? Kalau tadi dia keluar, sekarang kita pusing ke sana, daya ke bawah yang dekat rod kuprum tu, nampak arus dia masuk. Masuk ke belakang. Jadi sebab itulah sebab itulah arus dia masuk. Faham ya? Sebablah arus dia masuk. Bila arus dia masuk, macam mana dengan bacaan galvanometer? Cikgu kata bacaan galvanometer pertama sekalinya tadi dia melawan arah arus. Okey, arah arus kan daripada kanan ke kiri, jadi dia melawan. Okey, kalau tu dia pergi ke arus pergi ke kiri, jadi pesongan galvanometer dia bergerak ke kanan. Faham ya? Dan satu lagi cikgu kata dia ikut arah elektron. Nampak? Oh, bukan arah sekejap arus daripada positif ke negatif. Arus bergerak daripada positif ke negatif. Ni sorry yang tadi tu nak cakap arah elektron. Kalau arus bergerak daripada positif dan negatif, jadi galvanometer dia menunjukkan arah elektron. Elektron tu negatif. Negatif berada di sebelah mana? Kanan kan? Sebab tu dia pesong ke kanan. Okey, pertama dia lawan arah arus. Arus daripada kanan ke kiri, jadi dia melawan, dia pergi ke kanan. Ataupun dia ikut arah elektron. Sebab arus kan mengalir daripada positif, kat sini positif pergi ke negatif. Jadi kat sini negatif kan. So galvanometer tu dia ikut arah negatif tu sendiri. Jadi kalau keliru arah elektron tu, boleh tengok melawan arus lah. Itu lagi mudah. Okey, kalau yang tadi tu arus bergerak daripada sini positif, sini positif, dia pergi ke negatif, kat sini negatif. Jadi galvanometer dia ikut arah negatif tu, elektron. Okey, nak mudah tengok arah ni lah, arah arus, supaya kita tidak keliru. Okey, dalam slide ni nak menyatakan bahawa walaupun rod kita pegun, tetapi hasil daripada aktiviti tadi, kalau kita gerakkan magnet, berlaku juga aruhan DGE teraruh akan terhasil. Okey, aruhan elektromagnet akan terbentuk sebab berlakunya pemotongan flux magnet. Dan satu lagi nantilah cikgu tunjuk. Okey, yang ini pula. Okey, yang ini adalah menggunakan, kalau tadi menggunakan konduktor, ini kita menggunakan solenoid. Okey, apabila ada magnet dekat sini, so garis biru tu menunjukkan flux magnet. Okey, ni gegelung solenoid, dawai yang kita gulung-gulungkan. Okey, ni dawai. Okey, so kat sini waktu ini kita tak sambungkan dekat galvanometer, maka tak adalah arus aruhan. Yang ini hanya berlaku DGE aruhan. Ingat, apabila ada konduktor, kalau tadi kita guna konduktor, ada magnet, ada je magnet, ada konduktor, maka kalau kita dekatkan akan berlakunya DGE aruhan. Okey, kalau kita potong konduktor dengan flux magnet. Yang ini pula ada magnet, ada gegelung solenoid. Apabila kita dekatkan atau masukkan, kat situ pun berlaku pemotongan flux magnet. Solenoid tu akan memotong garis-garis magnet tu apabila kita magnet tu kita masukkan. Jadi apabila berlakunya pemotongan flux magnet, tak kisahlah dia konduktor ke, dia magnet ke, maka akan wujudnya DGE aruhan. Okey, apabila sebatang magnet digerakkan mendekati atau menjauhi solenoid, okey, kita masuk, lepas tu kita keluarkan, kan nampak dia bergerakkan, dia bertentangan dekat situ itu nama dia gerakan relatif, dia bertentangan dekat situ. Okey, menjauhi solenoid, lilitan solenoid akan memotong garis medan magnet. Jadi lilitan ni akan memotong garis medan magnet, maka terhasillah DGE aruhan.
Okey. Maka aruhan elektromagnet terhasil dan satu DGE teraruh merentasi solenoid. Okey. Apabila berlaku pemotongan garis medan magnet, maka DGE teraruh berlakulah sebab dia merentasi solenoid, maka itu adalah aruhan elektromagnet terhasil. Aruhan elektromagnet terhasil dan satu DGE teraruh merentasi solenoid. Okay, dia memotong flux magnet, maka berlakulah DGE teraruh dan proses DGE teraruh ini yang terhasil ini kita namakan dia aruhan elektromagnet. Okey. Dan apabila kita sambungkan macam tadi juga, apabila kita sambungkan kepada galvanometer, maka dekat situ akan berlakunya arus aruhan. Okey, daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan dalam litar dan jarum petunjuk galvanometer akan terpesong. Okey, sekejap. Jarum akan terpesong. Mari cikgu tunjukkan kenapa jarumnya ke arah sana. Yang penting arah galvanometer ni. Okay. Kalau kita tak pasang galvanometer, hanya berlaku DGE aruhan. Kalau kita pasang galvanometer, arus aruhan kita dapat tentukan. Okay. Walaupun tak ada yang, kalau ada sel kering tu arus elektrik. Kalau tak ada sel kering, ada galvanometer adalah arus aruhan. Okay. Yang ni pula ni konsep dia ni. Okay. Apabila dia mendekati, proses ni kita dekatkan dengan solenoid. Awak ingat bila mendekati dia jadi utara. Dekat solenoid tu arah utara pada solenoid. Ini konsep lah, kena tahu. Apabila dia menjauhi magnet tu, kita jauhkan daripada gegelung tu, dia akan arah selatan. Selatan pada solenoid. Okey. Yang ini cikgu nak tunjuk dia mendekati. Bila dekat, dia kat sini jadi utara. Dekat solenoid tu utara. Ingat, bila dekat dia utara. Bila sini utara, dekat sini selatan. Okey. Jadi kita dah tahu apa tu? Kalau yang tadi konduktor, kita menggunakan konsep FBI. Ni kita dah belajar dalam bab 3 kan? FBI. F tu daya, B tu medan magnet. Tapi kalau solenoid, kita tak guna tangan Fleming tu. Kita tak guna tangan kanan Fleming. Kalau solenoid, kita ingat petua genggaman. Petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey. Jadi petua genggaman tangan kanan, bila awak genggam, awak nampak jari awak dan ibu jari. Kalau ibu jari, kalau petua genggaman, yang penting ibu jari. Ibu jari mesti menunjukkan arah utara. Okey, ibu jari mesti menunjukkan arah utara. Take note dalam bab aruhan elektromagnet, ibu jari, take note yang mana penting, take note. Okey, ibu jari mesti menunjuk arah utara. Okey, jadi jari-jari yang lain menunjukkan arah arus. Nanti cikgu on kamera bagi nampak. Okey, sekarang sekejap. Okey, mana. Sekarang jangan tengok dekat magnet ni. Tengok dekat solenoid tu. Sekarang kan utara, dekat sini utara. Kenapa utara? Sebab kita dekatkan magnet tu dekat. Jadi bila dekat, ingat dia mesti utara. Yang ini selatan. Jadi cikgu awak kena buat ibu jari menghala ke ibu jari mesti menghala ke kanan, menghala ke utara. Okey, cikgu buka. Okey. Ibu ni petua genggaman Okey, ibu jari mesti kan utara tadi ke
kanan kan. Ni ibu jari ni ke kanan dan awak nampak ni. Ini adalah arah arus. Arah arus dia ke bawah. Okey, kalaulah utara tu di sebelah kiri, awak kena pindahkan ke sana. Okey. Nampak tak? Ibu jari ke sana, tangan ni mesti kita nampak. Bukan macam ni. Bukan ke macam ni. Memanglah dia ke sana kan, tetapi kita tak nampak jari. Kita mesti nampak jari duduk depan kita. Macam tu. Okey. Ini kalau utaranya ke sana, arusnya ke atas. Tapi kalau soalan tadi, utara dekat solenoid kat sini, jadi arah arusnya ke bawah. Okey, abaikanlah cover-cover di belakang tu ya. Okey, jadi cikgu nak tunjuk kat sini arah arus dia ke bawah. Okey, dia masuk kat sini, kan kita dah buat tadi kan? Ke bawah. Okey, ke bawah dan dia pusing balik. Dia ke sini, pergi sini. Nampak? Sebab itulah arus dia ke sana. Kita menggunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, kita genggamkan dia. Ingat, solenoid kita genggamkan dia. Tengok, bukannya utara dekat sini, utara pada solenoid. Okey, sebab dia dekat, jadi kat situ sebelah kanan tu utara. Di ibu jari tunjuk ke arah kanan, utara, dan awak nampak jari awak semua tunjuk ke bawah. Jadi maksudnya dia ke bawah macam ni lah, dia pusing. Arus dia pusing ke bawah. Pusing, ni ke bawah. Okey, dan cikgu nak cakap, bila kita tahu arah arus, maka kita boleh dapatkan bacaan galvanometer. Galvanometer dia mesti melawan arah arus. Kalau arus ke kanan, galvanometer ke kiri. Penting macam mana soalan mungkin dia dalam periksa, dia tinggalkan kosong dekat situ galvanometer. Lakarkan arah arus aruhan, pesongan jarum galvanometer. Jadi kena tahu ya, cikgu dah ajar satu-satu. Kalau tak faham nanti ulang balik. Okey, apa lagi yang penting? Okey, inilah maksud dia aruhan elektromagnet. Satu lagi, cikgu nak on kamera sekejap Cikgu nak ajar awak sebab kat sini ada perkataan gerakan relatif. Okey, gerakan relatif tu, okey, ada sini pula. Okey. Nampak pula ya. Okey, aruhan gerakan relatif tu contoh ni tangan cikgu Cikgu nak potong tangan cikgu, ni pisau. Okey, ni pisau. Okey. Boleh tak kalau tangan cikgu tak bergerak tapi pisau cikgu bergerak? Dia macam ni. Potong tak awak rasa? Okey. Macam ni. Dia nampak bila dia bersentuhan saja mestilah kita kuat-kuat ni. Okey. Dia mestilah terpotong. Ataupun pisau cikgu stay kan, tangan cikgu yang naik atas. Okey. Macam tu. Tangan cikgu yang naik atas. Okey, kalau kita buat dengan kuat, mestilah terpotong kan, ataupun tercalar. Inilah gerakan relatif. Dia maksud dia bertentangan. Okey. Nampak saja menyentuh, atau yang ni pisau bergerak, pegun, tangan yang bergerak pun menyentuh juga. Itu namakan gerakan relatif. Gerakan yang tak relatif ni kalau dia macam seiring. Yang ni ke bawah, tangan ke bawah, pisau pun ke bawah. Bawah. Dia tak berjumpa ataupun sama-sama ke atas. Mana nak berjumpa kan? Itu nama dia bukan gerakan relatif. Gerakan relatif tu nak senang dia macam dia bercantum lah. Okey, dia memotong. Gerakan relatif. Jadi secara pasarnya cikgu ajar tadi, apabila konduktor duduk, kita gerakkan, bayangkan konduktor tadi kita gerak kita letakkan di dalam magnet tadi. Okey, magnet tu sendiri ada flux magnet. Kalau konduktor tu kita gerak atas atau ke bawah, okey, ataupun konduktor tu kita stay kan, magnet tu yang kita gerak sama ada ke bawah ke atas, maka akan berlakunya pemotongan flux magnet. Okey. Ataupun dalam solenoid tadi, magnet bar kita masukkan dalam solenoid, kita keluarkan dalam solenoid, ataupun solenoid yang kita gerakkan
mendekati atau menjauh magnet bar, so kat situ akan berlaku pemotongan flux magnet. Okey, konduktor ataupun magnet bar tu akan memotong, solenoid tu akan memotong flux magnet ataupun konduktor akan memotong flux magnet. Maka kat situ akan berlakunya pemotongan flux magnet tu, awak ingat berlakunya DGE aruhan. Okey, DGE aruhan yang terhasil daripada pemotongan tadi tu, flux magnet itu adalah aruhan elektromagnet. Tajuk besar dia. Jadi kat sini kalau ditanya apa itu aruhan elektromagnet, panjang lebar dah tadi. Cikgu terang, aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE aruhan. Okey, mesti ada aruhan elektromagnet tu mesti ada kaitan dengan DGE aruhan. Okey, DGE aruhan pula terhasil daripada apabila DGE aruhan merentasi konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan satu medan magnet. Nak fahamkan dia ni, maksudnya aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE aruhan. Macam mana DGE aruhan terhasil? Okey, DGE aruhan tu terhasil apabila DGE aruhan tu merentasi, yang penting ada perkataan DGE aruhan, okey, yang terhasil daripada satu konduktor, okey, yang digerakkan. Okey, DGE aruhan yang terhasil, boleh jugalah ayat dia macam tu, mesti ada DGE aruhan yang terhasil daripada satu konduktor. Okey, macam mana nak cakap, DGE aruhan yang terhasil apabila konduktor itu digerakkan secara relatif dengan antara konduktor dan satu medan magnet. Okey, ataupun ikut ayat dia lah. Penghasilan DGE aruhan merentasi konduktor. Okey. Aruhan elektromagnet apabila penghasilan DGE aruhan yang berlaku dekat mana? DGE aruhan yang berlaku pada satu konduktor itu. Okey. Macam mana DGE aruhan tu berlaku pada konduktor itu? Apabila berlakunya gerakan relatif ataupun pemotongan flux magnet. Okey, gerakan relatif tu maksudnya kan cikgu tunjuk tadi, macam tangan dengan pisau tu. Apabila dia memotong, dia menyentuh, itulah nama gerakan relatif. Okey, pemotongan flux magnet ataupun awak nak buat gerakan relatif pun boleh juga. Antara apa? Antara konduktor dan juga medan magnet. Okey, susah nak fahamkan ni. Okey, gerakan relatif adalah pemotongan flux magnet antara, nak jawab pemotongan flux magnet boleh, nak buat gerakan relatif pun boleh. Antara apa? Antara konduktor dan juga medan magnet tadi. Okey, apabila berlaku gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet tadi, okey, ataupun pemotongan flux magnet antara konduktor dan medan magnet tadi, maka berlakulah DGE aruhan. DGE aruhan inilah nama dia aruhan elektromagnet. Ini dari segi istilah lah. Dari segi maksud sebenarnya lah. Aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE teraruh merentasi konduktor. Okey, DGE teraruh yang terhasil dalam konduktor. Okey, apabila berlakunya gerakan relatif, apabila berlakunya pemotongan flux magnet antara konduktor itu tadi dengan medan magnet. Okey, itu dia aruhan elektromagnet. Ataupun awak nak buat ayat lain, apabila konduktor itu aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE teraruh merentasi suatu konduktor apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Okey, kenapa boleh medan magnet berubah-ubah? Sebab kan magnet tadi kan atau medan magnet tadi tu kalau kita gerakkan atas bawah kan flux magnet dia berubah-ubah. Okey, bila dia berubah-ubah dan dia memotong konduktor itu, maka konduktor itu berada,
konduktor tu berada dalam medan magnet yang berubah-ubah, akan berlakulah aruhan elektromagnet juga. Inilah dari segi konsep dia. Okey. Cikgu nak teruskan ke?